personality kuning ni dia ramai kawan, tapi bila dia nak bersahabat atau dia nak pilih pasangan hidup, dia agak berhati-hati sebab dia takut nanti dia terikat dengan pasangan ataupun terikat dengan hubungan tersebut. Jadi personality kuning kadang-kadang dilihat tak bersungguh-sungguh pada fasa awal perhubungan peribadi ataupun perhubungan dengan pasangan. Pada dia, seks adalah sesuatu yang penting, sebab dia sentiasa perlukan belayan, dia perlukan sentuhan, dan pada dia di situ dia dapat menyalurkan dia punya energi ataupun daya kreativiti. Kalau kita bagi arahan pun, personality kuning ni dia tak suka buat cara yang orang lain buat, cara orang lain suruh. Dia akan buat cara yang dia rasa dia nak buat sendiri. Personality berwarna kuning, aspek perhubungan. Personality kuning mahukan pasangan yang dapat mengambil berat mengenai diri mereka. Sikap mereka yang peka dan sukakan keceriaan menjadikan mereka agak memilih dalam perhubungan peribadi. Mereka mahukan pasangan yang memahami dan mengharapkan pasangan mereka tidak menghalang kebebasan yang mereka ada. Kebanyakan personality kuning suka hidup sendirian. Mereka takut menjalinkan perhubungan yang terlalu serius kerana mereka kurang yakin pada komitmen. Mereka inginkan kebebasan dalam memiliki kehidupan yang dilalui. Ini menjadikan mereka teragak-agak mahu menjalankan sesuatu perhubungan yang serius kerana bagi mereka ia hanya menghadkan kebebasan yang dimiliki. Selain itu, mereka juga takut pada kekecewaan sekiranya ditinggalkan oleh pasangan mereka. Lalu, bagi mengelakkan perkara ini terjadi, mereka lebih suka mengamalkan sikap menghindari supaya sesuatu perhubungan yang serius tidak terlalu cepat berlaku. Berpacaran dengan personality kuning memerlukan kesabaran bagi memberikan lebih ruang dan masa kepada mereka sebelum mereka mampu membuat keputusan mengenai perhubungan tersebut. Baik, personality kuning kalau dalam aspek perhubungan bukanlah seseorang yang cepat ataupun kita kata dia cepat mesra seperti mana kita bercakap dalam aspek sosial sebelum ini. Tapi bila masuk saja bab perhubungan, yang dimaksudkan sini adalah perhubungan yang peribadi, perhubungan yang bersifat interpersonal. Mungkin pasangan hidup, mungkin kita kata kawan baik. Jadi personality kuning ni dia ramai kawan, tapi bila dia nak bersahabat atau dia nak pilih pasangan hidup, dia agak berhati-hati dan dia tak mahu benda itu terlalu serius, terlalu orang kata pergi kepada jiwang-jiwang, sebab dia takut nanti dia terikat dengan pasangan ataupun terikat dengan hubungan tersebut. Orang kuning sukakan konsep pemikiran yang bebas, ceria dan menceriakan. Jadi kalau ada sesuatu perhubungan yang bersifat kejiwaan, kasih sayang, dia takut kegembiraan tu hanya pada peringkat awal saja. Bila pergi kepada peringkat yang emosi, nanti merajuk, nanti mula rasa sensitif, mula marah-marah. Jadi dia tak nak perhubungan yang terlalu segera ke arah itu, kerana dia khawatir terikat dengan komitmen yang dia ikat orang atau dia terikat dengan orang. Dia tak nak mengikat orang lain dan dia juga tak nak terasa terikat dengan orang lain. Jadi personality kuning kadang-kadang dilihat tak bersungguh-sungguh pada fasa awal perhubungan peribadi ataupun perhubungan dengan pasangan. Mereka agak happy go lucky, mereka make it fun and take it easy. Mereka tak nak terlalu serius. Kalau anda berpacaran ataupun berpasangan dengan orang personality kuning, pada peringkat awal ni kena sabar sikit lah.
dengan kerenah dia. Bila kita ataupun kalau anda bertanya tentang bila kita nak settle down, boleh saya pergi masuk meminang, boleh saya boleh kita berkahwin, contohnya macam tu. Dia tak nak terlalu cepat. Kalau lelaki pun macam tu, kalau perempuan pun macam tu. So kalau yang lelakinya, kalau dia berpersonaliti kuning, lagilah dia suka hubungan yang tidak terlalu terikat. Baik. Sekiranya personaliti kuning sudah mula menerima kehadiran pasangan hidupnya, perhubungan intim atau seksual adalah penting bagi mereka. Melaluinya, mereka dapat menyalurkan keaktifan, daya kreativiti dan keceriaan mereka. Tubuh fizikal mereka sensitif dan sentiasa inginkan pergerakan, belayan dan sentuhan. Mereka juga mementingkan kepuasan dan keseronokan dalam perhubungan. Jadi kalau kalau personaliti kuning ni dah pilih pasangan hidup, pada dia seks adalah sesuatu yang penting. Sebab dia sentiasa perlukan belayan, dia perlukan sentuhan, dan pada dia di situ dia dapat menyalurkan dia punya energi ataupun daya kreativiti. So perhubungan intim bersama pasangan hidup dia menjadi sesuatu yang menjadikan dia akan rasa lebih teruja, excitement, seperti mana tenaga excitement yang banyak yang dia bawa. Jadi dia akan selalu mahukan ataupun dia selalu akan gerakkan kreativiti ke arah tersebut. Okey. Sifat personaliti kuning yang bertenaga menyebabkan mereka selesa bersama dengan personaliti berwarna merah, jingga dan personaliti berwarna kuning sendiri. Jadi kalau kuning bertemu dengan orang kuning, dia akan cepat selesa. Okey. Masalahnya kita tak tahu apa warna kita kan. Kalau kita tahu apa warna kita, senang untuk kita nak match kan. Siapa warna apa dengan warna apa. Sebab itu Allah sembunyikan, sebab dia menjadi satu misteri, menjadi satu rahsia untuk kita bongkar siapakah diri kita yang sebenarnya. Allah Ta'ala bagi setiap orang itu ada kunci kejayaan yang tersembunyi pada dirinya. Dia nak bongkar tu, untuk keluarkan kejayaan itu dia kena bongkarkah siapa, ataupun apakah kelebihan dan apakah kekuatan, apakah juga kelemahan dan apakah juga dia punya faktor yang kekurangan yang dia miliki. Jadi dengan memahami konsep yang positif dan negatif pada setiap warna diri itu tadi juga membantu untuk dia memahami siapakah diri dia dan akhirnya dapat memilih perkara-perkara dalam kehidupan dia itu dengan lebih mudah. Kerja apa yang sesuai, bisnes apa yang bagus, dan minat kita kata pasangan yang bagaimana, konsep kejaya yang bagaimana yang harus dia pilih kan. Jadi itu juga membantu untuk memudahkan seseorang apabila dia dah kenal diri untuk memahami bagaimana dia nak mengaturkan dan mencorakkan kehidupan dia seterusnya. Kumpulan ini ataupun warna tadi kuning akan suka warna merah, orange dengan kuning sendiri. Kumpulan ini adalah warna yang mempunyai banyak tenaga. Selain itu, personaliti yang sesuai dengan warna kuning adalah personality violet. Kuning juga amat suka dengan personality violet. Kehadiran violet dapat meningkatkan tahap pemikiran personality kuning untuk berfikir dengan lebih kreatif, berwawasan dan berfantasi. Personality yang kurang digemari oleh kuning adalah personality biru yang mementingkan hubungan akrab dan melibatkan perkara-perkara yang berkait rapat dengan emosi, perasaan, kesungguhan dan komitmen. Jadi personality kuning ni dia tak berapa suka dengan biru. Biru yang awal-awal perhubungan lagi dia kata, oh saya tak suka ada perhubungan, kalau nak betul-betul kena bagi komitmen. Jadi kejap-kejap dia call, kejap-kejap dia tanya dekat mana kan, kejap-kejap dia tanya bila nak masuk Minang, bila kita nak kahwin kan, bila saya boleh meminang. Jadi itu personality biru. Jadi kuning dia takut yang macam ni. Kalau dia kawan dengan kita pun, kalau orang
kita ni personality biru, kita ni suka ambil tahu apa aktiviti dia kan, kenapa tak WhatsApp, kenapa lambat jawab, yang tu dia runsing, yang tu dia tak suka. Okey, kalau anda majikan pun, kalau anda ada staff personality kuning, dia mahukan kebebasan, dia tak suka kejap-kejap tanya dah siap belum, dah buat dah, buat macam mana nak tengok, dia tak suka. Kalau nak bagi dia buat, biar dia buat cara dia sendiri. Kalau kita bagi arahan pun, personality kuning ni dia tak suka buat cara yang orang lain buat, cara orang lain suruh. Dia akan buat cara yang dia rasa dia nak buat sendiri. Maknanya kalau orang lain tulis tangan kanan, kalau boleh dia nak tulis tangan kiri, walaupun dia seorang tangan kanan, kalau boleh. Okey. Personality kuning digemari oleh, personality yang kurang digemari oleh kuning adalah personality biru. Tadi saya dah baca ya. Perkara ini bertentangan dengan personality kuning yang tidak suka terikat dengan suatu komitmen dan atau isu perasaan yang terlalu romantis. Seperti yang sudah dijelaskan, personality kuning banyak menunjukkan emosi mereka melalui bahasa badan. Mereka ni ekspresif. Personality kuning ni ekspresif ya. Mereka yang sedang marah, bersedih atau bergembira mudah dikesan melalui bahasa badan mereka yang tidak pandai menipu. Orang kuning kalau dia marah kita tahu, sebab dia muka dia merah, muka dia tunjuk marah kan. Kalau dia sedih pun kita tahu, sebab muka dia akan ekspreskan dia dalam kesedihan itu. Kalau orang kuning ni dia dalam keadaan yang resah, susah hati, kita pun akan tahu, berkerut dan nampak dia, kalau orang Perak kata tu libang libu, nampak dia tu tak tenteram, nampak dia tu gelisah. Jadi dia tak dapat sembunyikan melalui ekspresi dia, bahasa tubuh dia. Personality warna lain mungkin dia boleh sembunyikan, tapi kalau personality warna panas ni macam merah, orange, especially warna kuning, dia akan lebih menyelah bagaimana keadaan emosi dia pada masa tersebut. Menariknya dia cepat marah, dia cepat beremosi, tapi dia cepat juga tenang, dia cepat juga sejuk. Okey. Bagi pasangan kepada personality, maka pasangan kepada personality kuning perlu peka, faham dan bersabar dengan reaksi bahasa tubuh personality ini bagi melihat perhubungan yang terbina akan menjadi bertambah erat dan berjaya. Kalau kita berkahwin dengan personality kuning, kita kena sabar, sebab kejap-kejap dia marah, kejap-kejap dia emosi, dia merajuk, kejap-kejap dia sentap. Kita kena sabarlah, sebab memang personality kuning macam tu. Kita kena faham personality kuning ni bila dia beremosi, dia ekspresif. Bila dia ekspresif, kita kena jangan ambil hati atau memelatah dengan reaksinya. Macam kalau kita sendiri pun kuning, kita tengah okey, lepas tu pasangan kita pun kuning, tiba-tiba dia sentap, kita pun sentap, sebab kita pun akan cepat bereaksi kan. Jadi dua-dua cepat sentap, dua-dua melenting pada masa itu, bergaduh, bagian nak rak, lepas tu baik balik. Sebab dia cepat panas, dia cepat sejuk. Namun dalam soal ini, personality kuning pula harus sedar. Personality kuning pun kenalah belajar daripada pengalaman. Kena sedar, jangan ikut kepala sendiri saja. Personality kuning tu kena belajarlah juga bila dah berpasangan, bila dah berkawan, bila dah berkahwin. Janganlah ikut kita punya karakter sangat, yang apa-apa cepat sangat. Orang marah, kita pun cepat nak marah. Orang sentap, kita pun cepat nak sentap. Kita pun kenalah belajar sabar, belajar untuk tidak terlalu ekspresif dalam apa juga tindakan kita. Okey, sikap terlalu berterus terang hanya menyebabkan pasangan mereka hilang sabar ataupun bosan dengan karakter ataupun sikap kita itu. Hati-hati. Orang kuning ni nanti dia ada banyak kawan tapi dia hilang banyak kawan. Jadi dia buat kawan baru, dia hilang juga banyak kawan baru, sebab sikap dia yang terlalu ekspresif menjadikan orang come and go begitu cepat, dan akhirnya dia tak jumpa teman sejati, teman setia, teman yang boleh bawa dia ke syurga. Jadi kena ada sikap mahu untuk berdiplomasi dengan orang lain dan sikap mahu bertolak ansur, jangan terlalu ekspresif. Okey.
Itu saja personality kuning dari aspek perhubungan. Biasanya saya akan kupas aspek sosial panjang. Aspek perhubungan pendek sikit, kemudian kewangan dan seterusnya, kesihatan dan perkembangan diri. Assalamualaikum. Betul ke personality kuning mudah dipengaruhi dan mudah diambil kesempatan sebab kuning mudah menyerap? Bukan mudah dipengaruhi, maksudnya tak mudah untuk macam yang mudah dipengaruhi atau tak pandai menolak ni sebenarnya adalah personality biru. Yang tu lebih teruk. Dia cepat percaya. Personality kuning dia minda dia kreatif, aktif. Jadi dia tak mudah untuk terus percaya. Dia bukan jenis yang degil, yang dia jenis yang degil, dia bukan terus terima. Sebab itu dia suka dengan cara dia fikir sendiri. Sebab warna kuning ni warna panas, macam warna merah, macam warna kuning. Dia ada sikap untuk berfikir cara dia nak fikir sendiri. Jadi nak kata dia mudah diperdaya tak juga, tapi dia mudah teraruh dengan keadaan. Contohnya kalau keadaan tu orang marah, dia cepat marah. Dia marah balik. Kalau orang sedih, dia cepat sedih. Orang merajuk, dia cepat merajuk. Dia terpengaruh dengan faktor, dia cepat respon dengan tenaga yang dia berinteraksi pada masa itu. Jadi tak bermaksud dia mudah percaya. Sebab dia bijak, biasanya dia tak mudah terima begitu saja. Dia akan lebih berfikiran cara mengikut cara dia sendiri. Itu lebih kurang ya. Baik.